Okey, anggur ni potensi yang sangat tinggi. Kalau kita buat secara pertama, uh, untuk kita yang biasa ni, mungkin kita buat dengan cara kaedah tanaman tepi rumah. Tak, tanaman tepi rumah. Betul. Cara yang kedua, kita boleh secara komersial dalam bentuk agrotourism. Itu saya nampak paling tinggi punya pendapatan lah. Kemah ni kalau macam kat luar tu, dia boleh 18 pokok. Ni sekarang saya cerita yang kita buat untuk area rumah dulu kan. Saya cerita untuk area rumah dulu. Kita boleh buat tepi pagar, boleh buat tepi pos pun boleh buat. Tu untuk konsep skala rumah lah. Landscape. Kalau kita nak ikut secara komersial, dia kena buat macam ni. Okey, untuk secara komersial, kita perlu buat secara tanaman tu mengikut susunan dia. Anggur ni setakat saya buat secara tanam tepi rumah dah. Percaya tak kalau saya cakap, bila pendapatan saya boleh dapat 1,000-2,000 satu hari. Satu hari? Satu hari. Satu hari. Kadang-kadang sampai paling tinggi saya dapat 5,000 sehari. Satu hari. Bila pokok saya dah umur 2 tahun lah. Kalau sebelum 2 tahun tu biasa-biasa lah. Bayangkan kalau kita ada ladang. Bayangkan kalau kita buat secara skala besar kan. Kita ada ladang. Kita boleh buat 1 hektar ke setengah hektar ke. Sebelum musim buah pun kita boleh buat income juga melalui benih, melalui cutting, melalui sion, melalui penjualan baja. Semua boleh menghasilkan income. Saya tak sentuh topik buah lagi. Buah pula saya kira untuk skala ladang leh. Kalau kita ada setengah hektar ataupun 1 hektar. 1 hektar boleh berapa pokok? 1 hektar kita boleh tanam lebih kurang 500 ke 600 pokok. Jarak antara pokok lebih kurang 5 kaki saja. Jadi kalau kita buat 600 pokok, saya kira tempoh pokok matang dah umur 2 tahun. Bermula 2 tahun tu, satu pokok anggaran dia boleh cecah 40 hingga 50 kilo. Kita ambil 40 lah. 40 kilo satu pokok. Okey, satu pokok 40 kilo. 40 kilo ni anggaran dalam 90 tangkai ataupun 80 tangkai kita boleh dapat. Boleh capai. 80 tangkai tu. Boleh. Satu tangkai tu maksimum saya dapat 700 gram. Satu tangkai 700 gram. Kebanyakan 500 gram lah, 500 gram. Okey. Kalau di pasar raya setengah kilo tak apa pun 400 gram atau macam tu kan. Yang kualiti RM15, RM15, RM14 kan. Maksudnya ni yang fresh. Bayangkan kalau kita buat konsep agrotourism, orang mari petik di kebun kita, tak, harga dia biasa 2 kali ganda. Jadi potensi tanaman anggur sebenarnya sangat tinggi. Sebab macam saya sekarang, saya tak ada persaingan. Okey, anggur ni dia kalau boleh dia nak bebas daripada banjir. Kalau berendam lama, pokok boleh matilah. Kalau berendam air tu berendam 2-3 hari. Kalau macam hari ni banjir, air ni terus surut, okey, masalah. 2 hari okey lagi. Sebab dia akan usak pada akar dia. Anggur ni, okey, kita anggaplah ni kalbat kan. Okey. Ni tanah. Ni tanah. Okey. Dia sebenarnya yang masuk dalam tanah tu satu akar je. Satu akar tunjang je. Yang lain dia akan sekeliling. Tapi semakin luas ni lagi bagus sebenarnya. Ya, sebab tu saya kata kalau kita direct atas tanah dia boleh pergi merata. Maksudnya kita tak bagi baja pun dia boleh cari sendiri. Tu kelebihan tu. Akar rambut ni pula lebih kurang yang rambut kecil lah, yang rambut besar dia kekal. Kalau rambut kecil ni dia akan mati, yang akan tumbuh yang baru pula. Biasanya
sebulan 2 bulan dia mati yang lama, yang akan tumbuh yang baru. Yang mati yang tumbuh baru. Nak hasil yang kualiti, dia kena pertama sekali adalah baka dia sendiri. Dia punya varian dia sendiri. Kita beli yang RM30 nak suruh jadi macam ni memang tak jadi lah. Minta maaf memang tak jadi. Bagi baju hebat memang tak jadi juga. Okey, baka. Yang kedua adalah medium dan pembajaan. Tanah tu sendiri. Tanah sifat tanah untuk anggur ni dia nak poros. Dia nak tanah berpasir. Barulah hasil kualiti. Kalau kita main pukul rata, contohnya setengah orang guna bajet AB. Bajet AB dia main sama je lah. Daripada anak kecil sampai besar, cuma dia buat isi je. Boleh juga, tapi tak maksimum dia punya hasil. Bukan, dia punya kualiti. Untuk peringkat anak ni, bajet lain lah. Bila pokok besar, dia kena bajet lain pula. Maksudnya, dia punya apa, NPK dia tu. Kan baja kan dia ada unsur N, fosforus, betul ada kalium. Kebanyakan dekat kedai nursery jual pokok anggur ni. Dia memang jual pokok je, tapi dia tak saja pun baja macam mana. Saya akan bagi set lengkap pembajaan daripada buah daripada benih sampai berbuah. Tapi kalau setengah orang tak biasa, uish, banyaknya baja mahal kena beli. Biasa isu itu timbul sebabnya dia tak biasa buat. Macam kita dah minat kan, yang tu kita nak sebenarnya. Sebab anggur ni kalau nak hasil yang memang betul-betul cantik, memang kena ikut peringkat pertumbuhan. Okey, anggur ni paling penting pertama ni lah, dia punya pembajaan. Dia punya medium tanah. Okey, ni ni medium yang saya buat lah. Saya proses campuran daripada 4-5 jenis tanah lah. 4-5 jenis tanah. Betul, ni yang saya packing lah. Biasa kalau orang yang dekat dengan saya jual lah. Kalau macam jauh ni tak boleh nak hantar sebabnya berat. Satu beg tu dekat dengan 13 kg. Kalau pos tu mahal sikit lah. Yang pertama, tapi boleh. Yang pertama, tanah kena poros. Yang kedua, dia punya baja yang tepat. Yang ketiga, teknik. Yang paling tiga, teknik. Tadi yang pertama, kedua dia. Nak berjaya tanah ilmu, teknik saja. Teknik ni, dia kena tahu peringkat pertumbuhan. Contoh, kalau orang tanah anggur, ditanam, dia biarkan pergi merata kan. Salah tu konsep dia. Anggur ni, lingkaran dia 10 kaki persegi je. 10 kaki. Melebar itu lah. Ya, 10 kaki ke kiri. Ke depan pun 10 kaki. Keliling. Apa dia punya diameter dia. 10 kaki je. Barulah dapat hasil yang kualiti buah. Kalau buah, kalau pokok, kalau batang dia kat sini, ranting dekat pintu pagar. Tak jadi. Bukan tak jadi. Ya sangat. Sebabnya baja bila dia serap, dia nak transport ke sana tu. Kalau buah kat sini, buah tu akan dia fokus. Kalau dia fokus buah kat pintu pagar tu, memang jauh lah. Sebab tu saya kata dalam satu jarak tu 5 kaki je, jarak sepokok. Cabang tu, sepokok tu saya suggest dalam 8 cabang, cukup lah. Saya lebih suka single cordon. Satu pokok ke satu pokok 5 kaki. Okey, ni 5 kaki. Okey. Jadi jarak sini pula laluan kereta apa? Biasa berapa kaki? 8. Kalau kereta lalu 8 kaki memang 8 kaki cantik. Ni batas ke batas ni maksud saya. Okey. Sebab kenapa saya kata laluan kereta? Kalau di ladang dia tak guna manual ni, dia akan guna traktor. Lalu sini.
dia sembuh. Tu ni saya ingat konsep ladang lah. Okey. Okey, pokok pula pertumbuhan dia macam ni. Dia kita kena simpan. Ni orang panggil tran. Ni nama saintifik naik itulah. Tran, batang utama dia. Tak. Lepas tu setengah orang dia akan buat macam ni kan? Betul tak? Saya tu buat macam ni. Saya buat single je. Satu je. Okey, sampai 5 kaki potong. Okey. Ni orang panggil cordon. Ataupun cabang kedua. Biasanya sebelum nak jadi macam ni dia akan tumbuh ni daun ni. Kan? Tapi untuk permulaan, untuk kita nak bagi batang dia besar, jangan buang daun. Jangan buang. Saya tanam pokok 1 ke 8 bulan. Kalau nak hasil terbaik, jangan bagi pembuahan. Anggur boleh buah seawan 6 bulan. Tapi jangan bagi pembuahan lagi. Kita fokus biar besar batang dulu. Mana dia masih pramatang. Ya. Kasih dia beroto batang. Bila dia dah buah batang-batang kecil, next step tu dia akan mudah terbantu. Next pembuahan. Tinggi ni bergantung atas kita. Kalau kita nak buah paruh pinggang, buat paruh pinggang ni. Ni atas kepala. Kita nak kita nak belai atas kepala lah. Bahasa kita nak belai kan. Terpulang atas diri masing-masing. Maksimum tinggi bagus ikut ketinggian dia. Dia tak ada maksimum. Okey, setengah tu ni yang buat orang buat pendek. Buat macam ni. Rendah lah. Rendah. Kalau rendah, pertumbuhan dia macam ni. Ni ranting dia. Dia naik ke atas. Naik ke atas. Kita ni dia naik macam ni. Naik itu. Ke kanan ke kiri. Ni orang panggil tersia. Tersia ni tunas ketiga. Anggur ni pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ni lah orang buat buah. Tersia dan yang seterusnya. Kalau rendah ni, ni buah duduk sini, paruh pinggang. Buah dia. Kalau ni duduk atas lah, berkayu atas lah. Kalau 10 tersia, sebenarnya boleh banyak lagi. Kalau nak buat secara tersusun, buat 10 lah. Okey. 10 ni, okey, ya macam ni. Ya. Dia jadi kelaikan lah, tersia dia ni. Okey, bila kita pruning, kita akan potong lah. Kita akan potong pruning ni. Potong. Dia akan menghasilkan cabang baru, tunas baru. Tunas baru ni buat buah. Okey, satu tunas ni kadang-kadang ada 2 hingga 3 tangkai. Maksudnya, katalah 8. 8 kali 3 apa? 24. 24 tangkai. Tak? 1, 2, 3, 8 kan? 8 kali 3, 24. Lebih kurang 24 tangkai. 24 kali 2. Kan kita cabang ni, betul 2. Ada 48 tangkai. Satu pokok. Untuk pembuahan yang terbaik, 2 tahun ke atas. Kalau bawah 2 tahun ke atas, boleh je. Tak masalah. Cumanya dari segi bilangan tangkai je lah kurang sikit. Bergantung kepada penanam tu sendiri. Kadang-kadang umur 2 tahun pun batang besar ni juga. Umur saya 2 tahun besar ni lah. Kalau perasan, kalau Datuk bagi saya, besar ni lah batang saya 2 tahun. 2 tahun. Dia bergantung kepada kesuburan pokok. Kalau pokok subur cepat, boleh jadi setahun lebih pun dah okey. Kalau konsep ladang, ni je jarak dia. Konsep ladang. Dia anggur ni, dia akan besar ni je. Ni akan besar. Ranting ni akan kecil. Sebab bila dah habis pembuahan, kita akan potong rapat kat sini. Tinggal 2 nok saja. Jadi ranting baru akan keluar. Yang tu dia tak akan besar. Dia akan besar ni je. Tersia dengan cordon je. Lagi besar cordon dan tersia, lagi kualiti buah. Usia anggur betul. Boleh sampai ratusan tahun lah. Kalau di Britain ada yang umur 500 tahun pun ada. England.
Memang besar sungguh lah. Kalau awak buat tu sampai awak mati. Memang dia panjang umur lagi lah. Kita masuk kepada ni pula dah. Bayarkan ni, anggapkan ni kodong kan? Okey. Ni kodong. Okey. Yang ni, sebelum pruning, kita biarkan lebih kurang 3 meter berapa? 9 kaki. Oh, panjang. 9 kaki ni. 9 kaki. Lepas ataupun 22 daun. Ya, bila kita potong pucuk ni, dia akan nutrisi dia akan pusing balik. Patah balik. Dia akan besarkan mata ni. Okey. Kenapa kita nak tujuan kita nak besar ni? Biasanya anggur ni bila dia sampai saiz batang pensel tu paling ideal untuk kita pruning. Kalau boleh masa ni ke, memang kena jaga daun. Jangan bagi rosak lah. Jangan bagi kena racun kulat Jangan bagi kena kulat. Jangan bagi kena serangga. Kita iklim tropika, kita tak boleh, kita jangan terikut dengan iklim 4 musim. Tak sama. Sebabnya kita punya hormon pokok tu dia berada di hujung-hujung ranting. Dia tak berada di pangkai ranting. Yang itulah saya cakap, memang kena jaga daripada awal. Kena ada racun, kena ada racun serangga, racun kulat. Dia tanam musuh anggur ni adalah Benar. serangga dan kulat. Serangga macam trip, bena putih. Betul tak kita di pokok anggur nampak yang putih-putih tu? Betul yang kalau kulat bawah daun tu warna kuning. Kalau ke atas tu anggur tepung. Tu kulat. Kena spray ya. Ya, saya akan suggestkan dalam grup nanti racun mana nak guna dan racun serangga mana yang nak guna. Dah capai saiz yang ideal, yang ataupun lebih kurang batang pensel barulah kita start pruning. Masa ni banyak daun ni. Ni saya tak lukis daun lah. Dia memang banyak daun. Okey, banyak daun. Pruning pula kita kira 10 mata tunas ke atas ataupun lebih kurang 3 kaki. Okey. Daripada ni 3 kaki kita potong. Kita potong semua. Okey. Potong ni kalau luar negara dia akan buang semua daun. Kalau luar negara dia akan buang semua daun. Ya. Kenapa dia buang semua daun? Sebab dia berbuah sekali setahun. Lepas tu bila musim dingin, musim frost ke musim lain ke, semua hormon ke tenaga plant energy ke semua dia berkumpul di batang utama dia ni. Kalau luar negara lah. Dia kan kalau luar negara dia tak potong 3 kaki. Kita 3 kaki. Luar negara dia potong lebih kurang setengah kaki je, sini dia potong. Sebab tu kita tengok di Australia kan dia potong rapat sini dia potong. Sebab hormon dia dah dalam ni. Kita panas sepanjang waktu, hormon dia duduk di hujung cuaca kita. Jadi saya ambil 3 kaki. Bila kita pruning, biasanya normalnya 2 tunas yang akan pecah keluar bunga. Ni yang akan ni bunga. Biasa 3 tangkai. 3 tangkai. Tapi setengah-setengah variety tu sampai 4-5 pecah. Sebab tu saya kata dalam pokok tu ada dalam 40 kilo, 50 kilo. Macam ni memang boleh buat macam ni. Kalau akademik kurang. Terang boleh. Terang ni sebab tu saya cakap anggur ni rumah saya adalah hampir 40 jenis lebih. Tapi saya pilih yang terbaik hak boleh dikomersialkan sebagai ladang dalam lebih kurang 15 lah, macam tu. 15 jenis. Antaranya hak saya bawa sini Ninel, Akademik, Terang, Jupiter, Baikono, Dixon, banyaklah kalau nak kira tu. 3 kaki ni bila kita nak buat buah anggur, tahu tak anggur ni kena pruning baru tiba buah. Tahu kan? Sampai 8 kaki kita stopkan pertumbuhan dia. Okey, masa kita stop ni barulah kita start bagi baju buah. Pembagi baju buah pula sebulan.
sebulan sebelum kita, lepas kita stok ni, kita bagi baju buah selama sebulan. Maksudnya seminggu sekali saya bagi. Seminggu sekali, maksudnya 4 kali lah. Paling cantik 6 kali. Maksudnya sebulan setengah. Masa kita potong ni, julan ni kecil lagi. Lebih kurang separuh batang pensel lah. Bila kita bagi pembajaan selama sebulan setengah tu, baru dia dah makan baja masa tu dia dah mula gemuk lah batang dia tu. Bila sampai usia sebulan setengah tu atau sebulan, barulah kita potong sini. Lapan kaki ni kita nak stokkan pertumbuhan dia. Sebab kita tak nak pun sini buat bazir. Ni contoh ni. Okey. Ni tersia kan. Panjang ni 8 kaki 8 kaki anda ni 8 kaki. Okey. Potong pucuk ujung. Potong. Kalau Indonesia panggil potes. Potes pucuk. Potes masa muda macam ni lagi. Potong pucuk ni pasti dia akan tumbuh yang ni juga Yang ni pun buang juga. Yang ni panggil tunas air. Buang. Biasa je ni. Pasal tak ni kecil kan. Ni nampak ni. Dia tumbuh kan? Panjang kan? Sisakan 1 daun saja. Simpan 1 daun saja. Yang lebih ni buang. Dia tumbuh pula, buang pula. Tumbuh lagi, buang lagi. Tumbuh lagi, buang lagi. Jadi kat situ Dia akan fokus ke besar batang ni. Barulah nutrisi kumpul kat sini. Barulah berbuah dah. Barulah berbuah. Kalau setengah orang, dia nak 2 cabang tau. Dia nak kiri dan kanan. Kalau nak kiri kanan, biasanya dia potong sini. Tunas baru ni, dia akan pergi ke kiri. Tunas baru pergi ke kanan. Saya tak buat macam tu. Saya paut je terus ni, jadi gitu. Contoh tak, ni para. Ni para. Ni dah tinggi. Bentuk macam ni. Nanti ikatlah kat sini. Baru dia tak nak bambu kada kena sama ada tunas air ni yang besar ataupun kita potong tunas yang baru keluar 2. Yang kan tumbuk kiri kanan. Betul. Oh, tu jadi double cordon. Double cordon. Tapi saya lebih suka single cordon. Dia fokus satu ni je untuk buah. Kalau nak potong pun boleh. Nak tunggu dia tumbuh terlambat pula. Rugi masa. Jangan buang daun ni pula. Daun ni. Ni sisa ni. Ni yang lebih ni. Satu je simpan. Cumanya yang sisa daun tu kena jaga jangan bagi rosak ah. Kalau rosak ni memang tak ada buah apa ni. Tak ada buah. Itu buat spray tu Lepas tu kena buat semburan berkala. Contohnya 2 minggu sekali ke ataupun 3 minggu sekali racun lah. Tapi penggunaan racun pula kenalah ikut SOP dia. Pakai mask, pakai Google, pakai kasut. Saya pun tepi-tepi rumah je rumah saya, tapi kita ikut SOP lah. Untuk pembuahan tu je proses kita kena jaga. Untuk apa? Untuk pertumbuhan. Kalau dia cepat besar, cepat lah. Biasa saya cantum 3 bulan ke atas. 3 bulan ke atas. Selepas 3 bulan ke atas. Kalau yang cantum di dalam polybag lah. Yang terbaik cantum dekat pokok sendiri. Maksudnya cantum nanti dia besar. Maksudnya jirus kalau waktu panas sungguh ni. Kita tengok media juga, kalau media banyak tanah liat, jarang-jarangnya jirus. Kalau media berpasir macam ni, kena 1 hari sekali. Dia sebenarnya, okey, kita pasal media pula Media ni yang saya buat lah. Ni campuran yang nisbah saya buat. Media ni sesuai bagi yang orang tanam di kawasan banjir. Maksudnya terlebih air, dia cepat kering. Kalau yang tak ada kawasan banjir tu boleh ditanam juga, tapi memang kena jirus lah. 1 hari sekali tu memang wajib. Anggur ni, kenapa saya suka tanah ni? Sebab kita nak main baja. Bila pokok dah berbuah ataupun sebelum berbuah, kita nak push bagi kualiti, memang kita main baja. Kalau tanah ni jenis tanah liat, kita jirus malam. Hari ni kita nak jirus, masih basah lagi. Jadi kita tak boleh bagi baja baru. Bila tanah pasir, kita jirus hari ni, dah terus kering lah. Esok kita bagi baja lain pula. Terangkan lagi cantik tentang kandungan tanah. Okey, nisbah tanah sekam bakar pasir. Nisbah 1:1:1. Tanah apa? Tanah cantik tanah top size lah. Yang tanah merah tu, yang halus-halus tu, memang terbaik. Lepas tu sabuk tu daripada nisbah 1:1:1 kan. Sabuk tu hanya 0.2 saja. Atau sikit sangat.
Kalau untuk tanaman atas tanah memang tak sesuai sabut semua. Melainkan orang buat secara vertigasi kan. Tapi vertigasi pokok 2 tahun mati. You guna baja AB, tak boleh. Lepas tu pula dia kena kombinasi lah dengan baja organik. Memang kimia wajib. Tapi kita kena seimbang. Seimbang lah. Barulah pokok tu sihat dan tak mati. Atau baru pokok tu tahan lama. Kalau kita gemain kimia semua memang tak boleh. Tanah merah tu yang halus tu, yang tak ada batu, memang cantik. Lepas tu sekam bakar. Sekam bakar, lepas tu pasir halus. Pasir halus. Satu-satu ni sebab. Lepas tu baja organik. Yang comelnya apa soya apa dah? Baja organik daripada soya tu. Baja organik ambil juga nisbah separuh lah. Separuh gaul, peram dulu 3-4 hari. Yang terbaiknya bila tumbuh anak rumput. Okey, kalau tak nak lebihkan 3 hari, barulah tanam pokok ni. Yang tu terbaik sekali. Dia biasa NPK tu 6-2-2-2. 6-2-2. Maksudnya nitrogen tinggi. Anak benih dah pokok besar untuk pertumbuhan. Okey, satu lagi. Lepas kita poning, kita kena baju tu balik. Untuk tumbuh baru balik. Pada pokok besar. Cuma ni untuk pikat buah ni cantik lah. Ni baja dia ni. Pasal tak baja pelik nampak? Baja saya ni. Untuk tanaman permulaan, kita gali lubang. Kita buang tanah, kita ganti tanah baru ni. Yang media campuran tadi. Okey, untuk nak bagi subur lagi tanah, kita ambil baja tadi, lebih kurang setengah kilo lah. Setengah kilo, kita masukkan dalam tanah tadi, kita gauskan dengan media yang kita buat tu. Okey, biarkan dia 3-4 hari. Biar dia sebati. Betul baru tanam. Macam tu maksud saya. Barulah pertumbuhan pokok tu cantik. Konsep dia maksudnya perang dulu tanah, baru tanam. Dia paling cantik sebenarnya nanti rumput tu tumbuh. Anak rumput. Tanah dah berpasir, tak perlu pun guna media pasir tu. Hanya tambah sekam bakar. Sekam bakar, betul baja organik tadi. Dia anggur ni comel 2 kaki, darat 2 kaki. Dalam pun 2 kaki lah paling comel. Kalau malah sekaki pun okey dah. Okey, untuk perikat anak benih ni cukup sekadar lembap macam ni. Lembap ni. Pakai spray halus. Bila nampak kering baru siram kembali. Kalau dah besar deh. Kalau dah besar 5 liter sehari tak apa. 5 liter sehari. Kalau besar ni 250 ml kalau besar ni. Tapi kalau kita tanah atas tanah tak? Okey, kalau lah tanah atas tanah kalau waktu panas gini kalau bukan musim hujan, 1 liter sehari cukup dah. 1 liter sehari. Ataupun kalau nak siram 2 kali, setengah liter pagi, setengah liter petang. Kalau malah tak, pagi teruslah sampai esok ke pula siram. Ya biasa orang pikat awal ni rajin. Baja bukan yang terlebih pula. Tu orang pikat awal memang macam tu. Tapi dia tak bagus kan? Tak bagus. Dia tak bagus. Baja tu. Saya pikat awal memang gagal pun, buah pun tak jadi. Sebab excited sangat nak cepat. Cerita SOP sebenar ni sebabnya saya nak pokok tu cantik bila besar. Kita nak tu naik macam ni, tak cantik. Sebab rumah saya pun memang tak cantik. Sebab pikat awal saya tanah saya tak ada ilmu. Memang yang terbaik fully matahari. Kalau panas terik, kalau pokok kecil ni 1 liter sehari. Kalau pokok besar 5 liter tak apa pokok besar. Anggur dia 4 musim, dia musim panas je dia berbuah. Musim lain dia tidur. Tempat kita ni panas sepanjang tahun. Sebab tu rumah saya berbuat setiap bulan ada buah. Tahun berapa kali buah? Tiap bulan ada buah. Satu pokok tahun 3-4 kali buah. Okey. Atas satu pokok 5 kali lah maksimum. Tapi kalau nak jaga pokok 2 kali atau 3. Paling cantik 2 kali 2 kali tahun. Sebab tu saya kata kalau kita tanam banyak, kita boleh plot ni bulan Januari, plot ni bulan Februari. Nampak? Selang-seli ya. Ya. Maksudnya pokok ni Februari dengan Jun. Okey. 2 kali setahun. Cukup lah. Maksudnya beli racun 2 jenis, serangga 1,
kulat satu. Tapi awak sebenarnya kena beli dua jenis. Sebabnya kalau kita guna satu jenis dia resisten, dia macam dah kalis. Tapi untuk peringkat awal ni tak apalah, guna satu racun serangga, satu racun kulat. Maksudnya habis sembuh 2 minggu. Barulah. 2 minggu sekali ke 3 minggu sekali. Bergili-gili contoh okey, minggu ni racun serangga. Minggu depan racun kulat. Tapi gap racun serangga tu 2 minggu ke atas. Kalau tak ada apa-apa pokok 3 minggu pun tak apa. Okey, satu lagi. Nak tanam anggur ni kena korban sikitlah. Pertama baja ni baja khas untuk anggur lah, saya buat lah. Baja ni saya beli daripada China ni, asal dia ni daripada China. Kena ada ni satu. Dia punya isi meter. Dia baca kepekatan baja. Okey. Atau yang kedua kena ada ni, penimbang digital. Hak boleh timbang dalam gram. RM10 ni satu. Baja ni pun sikit lagi macam saya akan masuk dalam Shopee jugalah. Macam customer saya ramai. Nak ada orang habis baja kat, order dalam Shopee dah senang. Saya letak link dalam Shopee. Untuk anak benih ni, saya nak ajar pembajaan boleh. Baja ni nampak sikit, tapi dia punya power sikit lah saya guna. Pembajaan dia, okey. Ni saya bubur sekat ni lah. Saya rasa dalam 2 liter ni kot. Okey. Dia sebenarnya kita nak pakai, kita kena tahu dulu berapa gram ni. Bila kita dah tahu, kita memang kita nak tahu yang pertama, yang mula-mula ni. Contoh tak? Katalah ni 1 liter ni. Biasa badan ni saya guna 1 gram untuk 1 liter. 1 gram? Ya. 100 gram? 1 gram ni, okey. Kita nak serang 10 pokok, buat 10 liter lah. Maksudnya 10 gram. Okey, ni kita letak atas 1 liter. Kosong kan? 1 gram. Oh, ni pun 1.5 dah. Buat lagi. Tak gerak ni. Tak gerak. 1 gram. 1 gram sikit je. Ni tapi berapa liter ni? Itulah kita nak check kan. Kita check. Salah. Dia water soluble ni, maksudnya mudah larut air. Kalau pada compound tu dia lambat sikit, dia tak sebati elok. Okey, ni kita nak tahu ni 1 gram 1 liter ni berapa nilai kepekatan baja ni. Kalau nak pokok 1000 dah cukup dah. Kalau yang berdah besar sikit 1400. Okey, 1 gram 1290, 1300 lah. Tapi tak apa. Okey. Bacaan isi dia 1200 kepekatan dia. Maksudnya sangat jimat baja ni. Mana jimat? Walaupun nampak sikitnya baja jual. Mana Tapi boleh tahan berapa lama tu? lama bulan-bulan ni. Sampai keluar buah tu. Maksud saya, saya sediakan ni untuk sepokok ni. 1 liter. Satu beg ni untuk sepokok. Okey, ni 1 liter ni. Untuk pokok. Bila tanah atas tanah, jirus. Kalau media, okey, kalau dalam polybag ni sikit lah nak ni, dalam 250 ml je siram ni. Okey, pembajaan seminggu 3 kali. Yang ni pun boleh juga untuk folia. Maksud saya, yang folia satu lagi tu dia bekalkan kalsium. Yang ni bukan kalsium, ni NPK. Kalsium, baja AB dia bagi ikut tanah. Yang tu lama-lama tanah jadi keras. Unsur sekunder baja better bagi ikut daun. Kalsium, magnesium, sulfur memang bagus ikut daun. Saya yang bawah ni unsur NPK je, nitrogen, fosforus, kalium. Tu je bagi ke bawah. Cuma ni trace element yang kecil-kecil tu tak apa. Yang biasalah, yang tu yang original dah ada dalam tanah tu tak apa. Specialnya baja ni satu-satunya baja organik ni.
organic water soluble. Ini yang kita nak. Satu-satunya di dunia ni, bukan di Malaysia. Baja ni saya beli daripada China. Maksudnya anggur kan dia ada main ini. Saya cakap tadi, stek bunga, stek buah, stek nak subuh. Jadi dia stek dia penggunaan berbeza. Kalau nak beli yang botol original dia besar-besar, memang mahal lah. Jadi saya jual packing kecil-kecil ni, wah, senang lah sikit untuk nak guna. Nak guna bersenang, betul kos menjimat. Macam itulah. Untuk peringkat awal, biar berjaya berbuah. Lah ni biar subur dulu, lepas tu biar berbuah. Kalau dah berbuah, bila nak berbuah, kami rasa 8 bulan lah. Rasa dah confident, nak buat besar-besaran, buat lah. Nak tengok rasi tak tanaman anggur dengan kita. Boleh tu nak buat dalam pasu. Tapi itulah. Diameter dia kan dua kaki. 2 kaki. Nak cari tong satu susah. Sutor. Akal dia penuh dekat. Nak guna, kalau nak besar, kena beli tangki air. Polytank. Yang hitam tu. Tapi tak praktikal lah benar. Kurang praktikal. Daun tak? Tanah je. Mana Lola ni? Owner. Tak ambil tu. Yang tu nasi pokok.